Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dikurniakan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan rezeki untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini, untuk kita memperbaiki segala amalan-amalan kita sebelum-sebelum ni. Ini adalah orang kata lapangan didikan yang disediakan oleh Allah untuk kita, insya-Allah. So hari ini Maklumat ingin sampaikan sedikit tazkirah Ramadan, berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Ramadan. Maklumat hanya mengupas sedikit lah. Kelebihan Ramadan, jika kalau kita nak hitung kelebihan Ramadan ini, pastilah tak terhitung banyaknya kelebihan Ramadan. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi penghulu segala bulan. Kalau tidak, bulan Ramadan ini tak akan jadi tempat kita berlumba-lumba mencari pahala. Sebab apa? Sebab hebatnya bulan Ramadan. Seperti itulah juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, kalaulah umatku mengetahui bahawa apa yang ada di dalam bulan Ramadan, kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan meminta setiap bulan. Setiap bulan di dalam tahun setahun ini, semuanya adalah bulan Ramadan. Tak adanya sekali setahun saja, tak ada. Tapi kalaulah dia orang tahu, mereka tahu tentang kelebihan Ramadan, dia akan minta setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Betapa banyaknya kelebihan bulan Ramadan. Tak kiralah dia daripada sudut rohaninya, kita punya spiritual kita, sama ada daripada segi kesihatannya, penuh dengan kelebihan, dan juga psikologinya, ketenangan kepada diri kita. Itu antara kelebihan di bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita tengok di bulan Ramadan ini, jarang dengar orang bergaduh, jarang dengar orang bertengkar. Sebab apa? Sebab secara psikologi, bulan Ramadan ini adalah bulan kerehatan, bulan ketenangan kepada diri kita, kepada manusia. Maklumat sentuh tentang kelebihan Ramadan yang pertama. Kelebihan Ramadan yang pertama adalah puasa itu sendiri. Maklumat, puasa tu kan sama je macam puasa sunat, tak? Puasa di bulan Ramadan berbeza dengan puasa sunat di bulan-bulan yang lain. Berbeza dengan puasa sunat Isnin dan Khamis. Berbeza dengan puasa sunat putih. Kerana apa? Kerana di bulan Ramadan puasanya itu terdapat keampunan daripada Allah. Setiap puasa yang kita lakukan semestinya dapat pahala kerana menunaikan kewajipan. Tetapi di dalam puasa itu, jika kita lakukan dengan kekhusyukan, dengan penuh ketaatan, kita akan dapat keampunan daripada Allah dosa-dosa yang terdahulu. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Itu hebatnya bulan Ramadan. Ada maghfirah, ada keampunan daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila syaitan dibelenggu. Sebab tu ada hadis Rasulullah daripada Imam Bukhari, menyatakan di dalam bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga, akan tertutup pintu neraka, dan semua syaitan akan dibelenggu. Daripada sini kita tahu Allah memang buka pintu syurga. Masuklah syurga itu di bulan Ramadan ni. Berkejar-kejaran, berlumba-lumbalah membuat ibadah. Sebab Allah dah sediakan, Allah dah buka dah pintu syurga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah ikat syaitan-syaitan. Kat sini baru kita tahu sebenarnya kelebihan kita dekat mana. Tahap mana kita, keimanan kita. Kalau dulu, kalau bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, kita membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kita buat contoh, kita bergaduh dengan orang. Pasti kita akan kata itu sebab syaitan hasut. Kita salahkan syaitan pula. Tapi bila di bulan Ramadan kita masih mengamalkan sikap yang sama, jadi itu adalah dalam diri kita sendiri. Kita perlu ubah diri kita, tingkatkan kesabaran kita. Kita kena ada rasa takut dengan Allah, supaya kita tak buat orang lain, kita tak rasa diri kita paling hebat. Kita kena akui bahawa Allah itu yang paling hebat. Bila syaitan dibelenggu, dari sinilah titik permulaan bagi kita untuk mengubah apa yang telah menjadi telah menjadi serasi dengan kita.
perkara-perkara yang tidak baik dah jadi orang kata sinonim dengan kita. Jadi di bulan Ramadan adalah lapangan yang terbaik untuk kita mengubah sikap kita. Okey, syaitan tak ada. Jadi semua itu bergantung kepada diri kita, nafsu kita sendiri. Okey, carilah majlis ilmu, dengarlah majlis ilmu. Okey, dengarlah muklimah bercerita, okey. Dan kita isi kehidupan kita, okey, di bulan Ramadan ini dengan pengisian-pengisian tadarus, membaca Al-Quran supaya kita dapat membentuk jati diri yang kuat apabila melepasi Ramadan nanti. Okey, itu yang kedua, apabila syaitan dibelenggu. Yang ketiga adalah bulan Ramadan ini penuh dengan keampunan daripada Allah, mustajabnya doa. Okey, jadi bila kita berada di bulan Ramadan ini, setiap apa yang kita buat, okey, Allah akan, setiap apa yang kita doa, Allah akan makbulkan. Okey, beza makbul dengan mustajab. Okey, makbul ini insya-Allah Allah akan makbulkan, tapi masa tak tahu bila. Tapi mustajab doa ini adalah apabila kita minta, Allah akan bagi. Okey, dan di bulan Ramadan ini banyaknya masa mustajab doa, masa berbuka, masa bersahur. Okey, itu antara masa yang paling mustajab berdoa. Jadi ambil peluang, kita doa banyak-banyak, kita mintalah apa saja daripada Allah supaya Allah makbulkan doa kita secepat yang boleh. Tapi dengan syarat kita buat dengan penuh bersungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan kita kepada Allah. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah apabila di bulan Ramadan ini kita dapat mengumpul pahala orang lain, okey, diberi kepada kita, okey, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala dia. Okey, sebagai contoh, tak faham kan? Okey, sebagai contoh Mak terangkan. Okey, dalam bahasa mudahnya macam ni. Kalau di bulan Ramadan, okey, jika kita berkemampuan, okey, ataupun sedikitlah semaksimum kita yang boleh, okey, kita bagi makan pada orang yang ingin berbuka puasa, insya-Allah pahala puasa orang itu akan diberikan kepada kita. Itu antara kelebihan bulan Ramadan. Okey, banyaknya pahala yang kita boleh dapat, kita boleh tuai di dalam bulan Ramadan. Pahala orang yang berpuasa pun kita boleh dapat, okey, sama seperti kita berpuasa, sama seperti dia berpuasa. So jadi 2 kali ganda, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala dia. Itu antara kelebihan Ramadan. Itu dari sudut rohaninya, spiritualnya. Okey, tapi dari sudut kesihatan, bulan puasa ini akan memberi kesihatan yang baik buat diri kita. Okey, kita akan memberi di dalam bulan puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini, banyak sangat kajian-kajian daripada saintis-saintis barat, okey, yang mengatakan, saintis-saintis Islam juga ada membuat kajian, okey, yang mengatakan di bulan Ramadan ini penyakit-penyakit diabetes, okey, penyakit yang berkaitan dengan gula dapat dikurangkan. Okey, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung, okey, lemak, semua pun akan dapat dikurangkan. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan ketika kita berlapar dari pagi sehingga petang, okey, segala tenaga akan digunakan, segala lemak, segala protein, karbohidrat akan digunakan dalam badan kita untuk tukar kepada tenaga. Itu antara kelebihan Ramadan, okey, kepada kesihatan. Dan kalau kita tengok pada kata-kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, okey, jangan penuhi isi perutmu dengan makanan kerana ia akan menumpulkan ketajaman akal, dia akan mengurangkan kecerdasan fizikal. Itu akan menyebabkan keterbatasan pergerakan, keterbatasan pemikiran. Sebab tu digalakkan kita berpuasa. Okey, dan yang terakhir secara psikologinya, okey, kenapa bulan Ramadan ini sangat-sangat memberi kelebihan kepada manusia, kerana ketika bulan Ramadan ini secara psikologi, secara pemikiran, okey, apabila sampainya waktu bulan Ramadan, kita akan rasa lebih dekat dengan Allah. Okey, kita tidak terlalu fikir tentang dunia. Okey, kita melakukan lebih banyak ibadah, dan ketika ini adalah masa yang sangat-sangat orang kata berharga buat diri kita, ketenangan. Okey, di bulan Ramadan ini Allah ganjari satu ketenangan yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Kerana apa? Kerana badan kita secara psikologinya tidak bekerja untuk makanan, tidak bekerja untuk tumpuan lain, tapi bekerja untuk mencari pahala, okey, bekerja untuk melakukan sebanyak yang boleh kebaikan, kembali kepada fitrah. Bila sebut tentang kembali kepada fitrah, itulah ketenangan yang paling abadi. Okey, itulah ketenangan yang paling yang dicari.
Okey, sebab tu bila kita tengok secara psikologi, kalau kita tengok di bulan Ramadan kita digalakkan untuk tidur. Kan, tidur itu pun dikira sebagai satu ibadah. Okey, sebab apa? Tidur itu akan menyembuhkan segala penyakit di dalam badan. Kenapa kita tidur? Kenapa kita tidur berkualiti? Kenapa kita tidur walaupun sekejap kita akan rasa segar? Sebab apa? Ketenangan tu sendiri. Okey, ketenangan di bulan Ramadan, insya-Allah. Itu sedikit perkongsian daripada Mukadimah. InsyaAllah moga bermanfaat kepada semua. Selamat beribadah. Okay, selamat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.